Perdana Menteri Malaysia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Majlis dimulai dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Negaraku. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang amat arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berhormat Tuan Haji Ahmad Marzuk bin Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Datuk Seri Syed Husin Al-Habsyi, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang berhormat Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i Negara Brunei Darussalam. Yang mulia Dr. H. Yasardin, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang amat arif Tuan Alfian Yasrif bin Kuchin, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Republik Singapura. Yang arif Hakim-Hakim Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang amat arif Ketua-Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Mahkamah Syariah Negeri. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020
yang diadakan secara langsung dari Pusat Convention Movenpick Sepang 29 September 2020 bersamaan 11 Safar 1442 Hijri. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sahibus Samahah Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وهدانا لعبادته وخصنا برسالة حبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami sekalian hamba-Mu berhimpun di Movenpick Hotel Convention Center KLIA pada pagi ini dalam persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara tahun 2020 yang akan dirasmikan oleh hamba-Mu yang dikasihi yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Memohon rahmat dan hidayah-Mu. Rahmatilah kami semua. Berkatilah majlis ini daripada awal hingga akhirnya. Dan kami berlindung dengan-Mu daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan persidangan ini. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Restuilah perancangan, perbahasan serta pertimbangan seluruh ahli persidangan pada hari ini. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang benar dalam perjuangan memartabatkan agama, bangsa dan negara. Hindarkanlah kami sekalian dari segala malapetaka dan sifat-sifat keji yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah kami kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan dasar-dasar perundangan negara yang selari dengan syariat-Mu bagi mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, peliharakanlah serta lindungilah ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang sedang menerima rawatan di Institut Jantung Negara. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Kurniakanlah kesembuhan pada baginda agar dapat kembali menerajui kepimpinan negara ke arah yang diridai oleh-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon kepadamu ya Allah, peliharakanlah serta lindungilah ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Lanjutkanlah usia baginda dalam keadaan sihat dan afiah, kuat iman dan teguh pegangan, serta dilimpahi rahmat dan keberkatan yang berkekalan. Keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah kepada ke bawah duli-duli yang maha mulia raja-raja dan permaisuri-permaisuri baginda serta yang amat mulia paduka-paduka ananda, kerabat-kerabat diraja, para pemimpin dan sekalian rakyat jelata. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau kurniakanlah keselamatan, inayah, taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin dan seluruh rakyat negara kami yang tercinta ini. Kuatkanlah semangat dan keazaman mereka dalam usaha memartabatkan agama, bangsa dan negara agar sentiasa disanjung tinggi dan disegani serta mendapat keredaan dan keampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, acara diteruskan dengan bacaan
ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi bin Haji Ali. Dipersilakan.
فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai pembuka tirai majlis, dengan hormat majlis mempersilakan Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Marzuq bin Sya'ari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri Syed Hussein Al-Habsyi, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang Berhormat Yang Amat Arif Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Dr. Haji Yasardin, Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Ma'arif Tuan Alfian Yasrif bin Kuchit, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Republik Singapura. Yang Arif Hakim-Hakim Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang Ma'arif Ketua-Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Mahkamah Syariah Negeri. Yang berbahagia Datuk-Datuk dan hadirin yang dihormati sekalian, Alhamdulillah setinggi kesyukuran dirafakkan kehadap Allah SWT kerana dengan izin dan limpah perkenannya Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020 berjaya dianjurkan seperti mana yang dirancang. Seterusnya dengan inayah dan izin Allah SWT jua, pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri majlis perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020. Terlebih dahulu izinkan saya mewakili semua warga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mengalu-alukan kedatangan serta merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang berbahagia Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Hairul Adib bin Abdul Rahman, yang berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tuan Haji Ahmad Marzuk Syahari, dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan kesemua agensi yang terlibat yang telah memberikan kerjasama yang utuh dan sokongan padu kepada pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dalam menjayakan persidangan kali ini. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan dan yang hadirin yang dihormati sekalian. Persidangan peringkat Nusantara ini merupakan persidangan kali kedua penganjurannya di Malaysia, lanjutan daripada kejayaan penganjuran persidangan kali pertama yang telah diadakan dari 7 hingga 9 November 2016, hampir 4 tahun yang lalu. Persidangan pada kali ini yang bertemakan aplikasi maqasid syar'iyyah ke arah pembudayaan norma baru dalam sistem kehakiman dan perundangan syariah, disertai oleh lebih kurang seramai 580 orang pegawai syariah dari seluruh negara. Peserta terdiri daripada ketua-ketua hakim syar'i negeri-negeri, hakim Mahkamah Tinggi Syariah, hakim Mahkamah Rendah Syariah, pendakwa syar'i, para peguam Jabatan Bantuan Guaman, pegawai suluh, pegawai bahagian sokongan keluarga dan lain-lain. Sebahagian pegawai syariah sedang mengikuti persidangan ini secara langsung di Hotel Movenpick ini, manakala sebahagian lagi pula sedang mengikutinya juga secara langsung, namun dari atas talian di Hotel Pullman Kuala Lumpur. Penempatan peserta di dua lokasi yang berbeza ini adalah bertujuan untuk mematuhi SOP yang ditetapkan dan merupakan langkah penting dalam mendongkong usaha kerajaan mengekang penularan pandemik COVID-19. Para peserta juga sentiasa diingatkan untuk mematuhi penjarakan fizikal, memakai penutup muka dan kerap membasuh tangan sepanjang persidangan berlangsung. Pada masa yang sama, persidangan kali ini turut dihadiri oleh para tetamu undangan khas yang terdiri daripada pegawai kehakiman syariah dari negara Nusantara, iaitu dari negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan Republik Singapura, yang mengikutinya secara langsung atas talian dari negara masing-masing. Begitu juga para pembentang kertas kerja persidangan ini turut disertai oleh wakil dari negara-negara Nusantara berkenaan, serta seorang tokoh cendekiawan antarabangsa, iaitu Syekh Profesor Dr. Ali Muhyiddin Al-Qardari, yang merupakan antara ulama tersohor dalam dunia Islam. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan hukum syarak dan perundangan Islam telah lama bertapak dan diamalkan di Malaysia. Pendekatan mengaplikasikan peraturan Islam sebagai satu cara hidup bukan hanya bermula sejak kemerdekaan lagi, malahan sebelum kedatangan Inggeris ke tanah Melayu lagi. Justru itu, perundangan syariah dalam negara telah melalui suatu tempoh jangka masa yang panjang. Berdasarkan penemuan sejarah dan penulisan dari China, Profesor Hamka serta yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Said Nakib Al-Attas menyatakan bahawa Islam mula bertapak di tanah Melayu seawal abad pertama Hijrah atau bersamaan abad ke-7 Masihi, apabila pedagang Arab membuat penempatan di Kedah serta Palembang dan hubung kaitnya dengan negara di sebelah timur, iaitu China. Penemuan ini bukanlah suatu perkara yang menghairankan, kerana salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah dimakamkan di negara berkenaan ketika sedang berdakwah. Sungguh pun terdapat sejarawan berbeza pandangan mengenai tarikh awal kedatangan Islam di tanah Melayu. Namun mereka bersepakat mengiktiraf bahawa Islam berada pada zaman kegemilangannya ketika era Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 Masihi.
Hukum Kanun Melaka dan Kanun Laut Melaka yang diadaptasi daripada Majallatul Ahkam Al-Adliyah daripada Kerajaan Turki Osmaniyah menzahirkan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islamiyah pada era tersebut. Kewujudan statut perundangan yang tersusun tersebut kemudiannya dituruti pula oleh negeri-negeri lain seperti Hukum Kanun Pahang, Majallah Ahkam Negeri Johor, Undang-Undang Datuk Seri Paduka Tuan di Kedah, Perlembagaan Terengganu dan lain-lain di Tanah Melayu. Semenjak era tersebut, institusi diraja merupakan tonggak dalam pembangunan dan kesinambungan institusi kehakiman syariah. Malahan tidak dinafikan bahawa pelaksanaan perundangan syariah pada peringkat awalnya ditadbir dari dalam istana. Kebersamaan para sultan dalam pelaksanaan undang-undang Islam dapat dilihat menerusi tulisan Tom Pires di dalam bukunya Summa Oriental yang memperihalkan mengenai pentadbiran Sultan Alauddin Riyatuddin Shah dan pelaksanaan perundangan Islam. Malah menurut pengembara dari negara China bernama Shi Cheng yang melawat negeri Kelantan pada tahun 1782 menukilkan bahawa Sultan merupakan pihak tertinggi dalam memutuskan sesuatu kes rayuan. Situasi yang sama turut berlaku di negeri Terengganu semasa pemerintahan Sultan Baginda Omar dan Sultan Zainal Abidin ketiga. Betapa signifikannya perundangan syariah sepanjang era tersebut sehinggakan kes-kes pertikaian melibatkan orang-orang bukan Islam turut diadili menurut hukum syarak. Undang-undang syariah terus berkembang dan dilaksanakan kepada seluruh masyarakat sehinggalah Inggeris campur tangan dalam pentadbiran negara. Bermula pada kurun ke-19 sehingga pertengahan kurun ke-20 Masihi, para sultan berusaha mempertahankan sistem perundangan Islam sehinggalah Ordinan Kehakiman 1948 dikanunkan. Walaupun desakan demi desakan dilakukan oleh pihak Inggeris untuk melaksanakan undang-undang Inggeris di Tanah Melayu, namun hasil kesepakatan para sultan, undang-undang Inggeris tersebut tidak berjaya menebusi kuasa para sultan yang bertindak selaku payung kepada masyarakat dalam hal ehwal kekeluargaan Islam dan kesalahan jenayah yang tertentu. Kini Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Syariah negeri-negeri diletakkan di bawah kuasa sultan, manakala bagi wilayah-wilayah persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak diletakkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Begitulah istimewanya kedudukan institusi kehakiman syariah menurut Perlembagaan Persekutuan. Yang amat berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Tan Sri Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Antara kejayaan besar institusi kehakiman syariah di Malaysia semenjak kemerdekaan adalah dengan penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia pada November 1998. JKSM diwujudkan setelah mendapat persetujuan Jemaah Menteri pada 3 Julai 1996 berdasarkan laporan jawatan kuasa mengkaji kedudukan mahkamah-mahkamah syariah dan taraf kadi-kadi seluruh Malaysia pada tahun 1972 yang dipengerusikan oleh Tun Said Nasir Ismail serta jawatan kuasa teknikal undang-undang syarak dan sivil yang dipengerusikan oleh Profesor Ahmad Muhammad Ibrahim. Matlamat utama JKSM ditubuhkan adalah bagi mengendalikan kes-kes rayuan syariah seluruh Malaysia dan menggubal dasar untuk mempertingkatkan prestasi mahkamah syariah. Sayugia dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat 7 buah negeri yang bergerak di bawah penyelarasan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, iaitu wilayah persekutuan, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perlis dan Sabah. JKSM seterusnya berbesar hati mengalu-alukan kebersamaan 7 negeri lainnya untuk bersama-sama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia menyertai skim perkhidmatan guna sama di peringkat persekutuan sebagai langkah positif untuk merealisasikan usaha-usaha penyelarasan agar proses penyeragaman serta pemacuan transformasi perundangan dan institusi kehakiman dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sistematik. Yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh 22 tahun penubuhannya,
Pelbagai kejayaan telah ditempa oleh JKSM dan institusi kehakiman syariah di Malaysia. Antaranya, yang pertama, pewujudan jawatan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah di peringkat persekutuan bagi tujuan mendengar kes rayuan di negeri-negeri. Penyelarasan Akta Enactment di seluruh negara mulai tahun 2000. Pembinaan kompleks baru melalui pembangunan kemudahan infrastruktur mahkamah syariah di negeri-negeri dan daerah-daerah. Penyelarasan kaedah arahan amalan dan prosedur kerja yang diaplikasikan di seluruh negara. Peningkatan bilangan pegawai syariah bagi memastikan kecekapan perkhidmatan seiring dengan peningkatan pengendalian kes di seluruh negara. Kewujudan bahagian sokongan keluarga bagi tujuan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah nafkah, pembangunan sistem e-syariah bagi pengurusan kes di mahkamah syariah dan lain-lain. Manakala di peringkat antarabangsa pula, World Justice Project yang menjalankan kajian berhubung Rule of Law Index pada tahun 2018 mendapati bahawa institusi kehakiman, ketelusan keadilan, hak asasi, keterbukaan kerajaan menyumbang kepada kedudukan Malaysia di tempat ke-53 daripada 113 negara di seluruh dunia, yang mana Malaysia merupakan antara 5 negara Islam terbaik di dunia. Kedudukan tersebut semakin meningkat dari semasa ke semasa. Pada tahun 2019, kedudukan Malaysia meningkat ke tangga ke-51 daripada 126 buah negara, dan seterusnya pada tahun 2020 meningkat ke tangga 47 daripada 128 buah negara, dengan Malaysia merupakan negara Islam kedua terbaik di seluruh dunia. Kajian ilmiah yang dilakukan oleh Gutman dan Voigt terhadap institusi kehakiman di negara-negara Islam melalui Islamic State Index pula memberikan skala 3.602 daripada markah maksimum 4.0 bagi Malaysia. Penilaian yang dilakukan tersebut adalah dengan meneliti keislaman sesuatu negara yang diukur mengikut jumlah penduduk, peruntukan perlembagaan mengenai Islam dan keanggotaannya di dalam OIC. Sejak penubuhan JKSM pada tahun 1998 dan kejayaan yang telah dicapai di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, kami, warga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, akan sentiasa berusaha untuk meneruskan kesinambungan tersebut dengan pelbagai kaedah dan strategi tersendiri, bersesuaian dengan zaman serta perubahan semasa, termasuk pembudayaan norma baru dalam sistem kehakiman dan perundangan syariah. Rentetan daripada titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Majlis Perasmian Kompleks Kehakiman Syariah Pulau Pinang pada 21 Disember 2019, ke bawah duli Tuanku bertitah agar usaha meningkatkan dan menyebarkan syiar Islam perlu diteruskan dengan sistem yang serba lengkap supaya Islam dapat menjadi agama yang dipandang tinggi dan dicontohi. Baginda juga berharap agar jawatan Ketua Hakim Syar'i dan Hakim Mahkamah Syariah dipertingkatkan mengikut kelayakan. Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah membentangkan kertas cadangan bertajuk Peningkatan Status Ketua Hakim Syar'i dan Hakim Syar'i di seluruh Malaysia di dalam mesyuarat munakasyah pengurusan hal ehwal Islam negeri-negeri di bawah naungan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kali ketiga pada 6 Februari 2020. Secara ringkasnya, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah mengemukakan beberapa saranan bagi menaik taraf status Ketua Hakim Syar'i dan Hakim Syar'i di seluruh negara. Yang pertama, penstrukturan semula JKSM dengan menzahirkan aspek pengasingan kuasa di antara badan kehakiman dan pentadbiran perundangan. Yang kedua, penjenamaan JKSM sebagai sebuah jabatan yang menguruskan hal ehwal pengurusan melibatkan perundangan syariah. Yang ketiga, penyelarasan dan penyeragaman undang-undang di seluruh negara. Yang keempat, penubuhan mahkamah rayuan di peringkat persekutuan, peluasan bidang kuasa sama ada bidang kuasa jenayah dan sivil, mengkaji semula kadar emolumen bagi para hakim syariah dengan pewujudan Akta Saraan Hakim Syar'i dan lain-lain lagi. Yang amat berhormat Tan Sri Perdana Menteri Yang Berhormat Menteri
Timbalan Menteri Tan Sri Datuk-Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Penghujung bicara, besarlah harapan saya agar pegawai syariah dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang, menambah ilmu dan kemahiran, ruang untuk berdiskusi secara intelektual melalui sesi pembentangan oleh pakar perundangan dalam dan luar negara, yang kemudiannya membolehkan pencambahan idea bernas bagi JKSM memacu transformasi dengan lebih cemerlang. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua pegawai syariah di seluruh negara agar dapat mendukung perancangan peringkat nasional yang telah digariskan oleh JKSM melalui pelaksanaan secara tersusun dan berkesan demi memperkukuhkan institusi kehakiman syariah. Sebagai pegawai syariah, kita juga perlu sentiasa peka dengan perkembangan semasa serta beriltizam untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Pada masa yang sama, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia akan terus fokus kepada pelaksanaan pelbagai strategi dan inisiatif yang mapan dan tuntas dalam usaha memperkasakan institusi kehakiman syariah. Sebelum saya akhiri ucapan ini, sekali lagi saya mewakili seluruh warga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri ingin merakamkan jutaan terima kasih atas kehadiran dan kesudian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk merasmikan persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara tahun 2020. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan takzim mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara tahun 2020. Dengan takzim dipersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Pengamatan Awam, Yang berhormat Tuan Haji Ahmad Marzuk Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang berbahagia Datuk Seri Syed Hussein Al-Habsyi, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Yang berhormat Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Dr. Haji Nasaruddin Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Amat Arif Tuan Alfian Yasrif bin Kuchit, Senior Presiden Syariah Court Singapura, Yang Arif Hakim-Hakim Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Yang Amarif Ketua-Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri, Mahkamah Syariah Negeri, Yang berbahagia Datuk-Datuk
tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis peresmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang sudi menjemput saya untuk merasmikan persidangan yang penting ini. Saya juga ingin mengalu-alukan semua hadirin yang menyertai persidangan ini baik di Malaysia maupun di negara Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia yang mengikuti persidangan ini secara sidang video ataupun online. Pada hemat saya, persidangan kali ini amat besar artinya kerana ia melibatkan pembentang kertas kerja yang terdiri daripada tokoh-tokoh antarabangsa yang tersohor. Selain daripada para pesertanya adalah terdiri daripada 4 negara serumpun yang mempunyai hubungan akrab di Nusantara ini. Persidangan ini pastinya dapat memberikan peluang kepada pengamal undang-undang syariah di keempat-empat negara ini untuk menimba lebih banyak ilmu pengetahuan, terutamanya dalam konteks amalan norma baru dalam sistem kehakiman dan perundangan syariah di samping merapatkan hubungan kerjasama dalam bidang kehakiman syariah. Persidangan pada kali ini mengangkat tema aplikasi maqasid al-syar'iyah ke arah pembudayaan norma baru dalam sistem kehakiman dan perundangan syariah. Saya percaya bahawa tema ini mengambil kira cabaran semasa yang sedang dialami bukan sahaja oleh umat Islam di negara ini, malah penduduk negara-negara di seluruh dunia yang masih bergelut dengan cabaran pandemik COVID-19. Maqasid syariah seperti mana yang telah dihuraikan oleh para sarjana Islam bermaksud tujuan, makna dan hikmah yang telah pun ditetapkan oleh Islam dalam hukum hakam yang disyariatkan. Konsep ini menyatakan bahawa wujud hikmah di sebalik sesuatu hukum syarak yang hendak dilaksanakan. Tujuannya tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Dalam konteks pentadbiran kerajaan di Malaysia, sudah tentulah para pemimpin terdahulu sehinggalah kesan ini mendapat panduan daripada prinsip-prinsip dalam maqasid syariah untuk dilaksanakan demi kemaslahatan masyarakat awam. Dan sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan di negara ini, pendekatan pentadbiran yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah berlandaskan kelima-lima prinsip dalam maqasid syariah, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan keturunan, sekalipun tidak semestinya dinyatakan dalam bentuk slogan ataupun label. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya ingin mengambil contoh tema Malaysia Prihatin yang menjadi aspirasi Kerajaan Perikatan Nasional untuk memastikan kesihatan rakyat terpelihara daripada ancaman wabak COVID-19 yang melanda dunia dan keadaan ekonomi negara dapat dipulihkan setelah terjejas akibat serangan wabak COVID-19 semenjak awal tahun ini. Bagi umat Islam di negara ini, pandemik COVID-19 telah mengisafkan kita dalam banyak aspek. Walaupun pada zahirnya
kita tidak nampak prinsip-prinsip maqasid itu diwar-warkan sebagai kerangka yang menjadi panduan dalam tindakan mengenangani COVID-19, namun pada hakikatnya ia telah menjadi prinsip-prinsip panduan ataupun guiding principles dalam nak menggerakkan usaha kerajaan untuk melawan pandemik ini. Atas semangat Malaysia prihatin, kerajaan telah pun mengambil langkah proaktif dalam nak melaksanakan beberapa fasa Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Sehinggalah pada saat ini, kita masih lagi berada dalam fasa PKP pemulihan demi untuk memelihara keselamatan dan nyawa orang awam daripada ancaman wabak COVID-19. Dalam memelihara nyawa, seperti mengelakkan daripada penularan pandemik COVID-19, keputusan dan tindakan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah pada hakikatnya merupakan pengaplikasian prinsip maqasid syariah. Dengan statistik pertambahan pesakit dan juga kematian akibat pandemik ini, masyarakat sudah tentu memahami bahawa prinsip memelihara nyawa itu adalah amat penting. Sebagai pemerintah, menjadi tanggungjawab kerajaan yang prihatin untuk mengelakkan penularan wabak bahaya ini yang boleh membawa kematian kepada rakyat. Dalam keadaan kebanyakan negara di dunia terpaksa melaksanakan lockdown atau di Malaysia dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan, banyak urusan yang berkaitan dengan pentadbiran negara dan juga pengurusan ekonomi tidak dapat dilakukan dalam keadaan seperti biasa sebelum ini ataupun seperti sebelum daripada ini. Dan tindakan ini telah berjaya mengekang penularan wabak COVID-19. Namun pada masa yang sama, ia juga memberikan kesan yang amat besar kepada kehidupan rakyat dan pentadbiran negara. Pentadbiran Mahkamah Syariah adalah antara yang terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ini termasuk penutupan mahkamah yang memerlukan sistem kehakiman berfungsi dalam keadaan norma baru seperti pelaksanaan urusan mahkamah melalui sistem dalam talian. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi baru mestilah diberikan keutamaan oleh pentadbiran Mahkamah Syariah. Pada hemat saya, pengalaman yang kita perolehi daripada episod pandemik COVID-19 menunjukkan bahawa penggunaan teknologi merupakan satu kewajipan. Tanpa teknologi, pentadbiran sistem kehakiman Islam boleh terencat dan seterusnya menghalang pelaksanaan keadilan yang merupakan suatu tuntutan agama. Ini adalah sebahagian daripada norma baru dalam pentadbiran kehakiman Islam yang mesti diberikan tumpuan. Satu lagi prinsip utama maqasid syariah ialah hifzuddin atau memelihara agama. Dalam konteks ini, negara-negara di Nusantara bertuah kerana mempunyai sistem kehakiman Islam yang mampu melaksanakan satu sistem perundangan Islam yang membolehkan umat Islam menjalani kehidupan berlandaskan tuntutan syariah. Ini termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, zakat, fitrah, wakaf, baitul mal, jenayah syariah dan lain-lain lagi. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, di Malaysia pemakaian undang-undang Islam dinyatakan dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri-Negeri dan akta serta enactment yang berkaitan. Selain perkara 3, Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf kedudukan Islam sebagai agama persekutuan
Senarai kedua, jadual ke-9 memperincikan perkara-perkara berkaitan hukum syarak yang berada di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Jaminan perlembagaan terhadap pelaksanaan hukum syarak adalah amat penting kepada kehidupan umat Islam. Dan ini merupakan sebahagian utama daripada prinsip hifzuddin atau memelihara agama dalam maqasid syariah yang dilaksanakan di Malaysia ini. Saya percaya jaminan perlembagaan terhadap pelaksanaan undang-undang syariah adalah antara rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Islam di negara ini yang wajib disyukuri oleh kita semua. Pemeliharaan agama juga menjadi satu topik penting yang dibincangkan oleh kerajaan sepanjang kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang saya percaya telah mewujudkan satu norma baru dalam kehidupan umat Islam di sini. Antaranya adalah sebagai contoh solat berjemaah di masjid dan surau di seluruh negara yang perlu mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Di peringkat awal, kita terpaksa menutup masjid dan surau untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 di dalam masyarakat. Solat jemaat sebagai contoh juga tidak diadakan untuk beberapa ketika demi untuk memelihara nyawa rakyat. Alhamdulillah pada hari ini masjid dan surau telah dibuka atas sebab kerajaan prihatin terhadap keperluan umat Islam untuk menjalankan ibadah yang merupakan sebahagian daripada prinsip hifzuddin atau memelihara agama ini. Namun prinsip ini diseimbangkan pula dengan prinsip hifzun nafs atau memelihara nyawa. Karena itu walaupun masjid dan surau telah dibuka dan solat berjemaah, termasuk solat jemaat dibenarkan, para jemaah mesti mengamalkan norma baru. Antaranya ialah menjaga jarak antara jemaah. Jika kebiasaannya imam menyuruh makmum supaya rapatkan saf, dalam keadaan baru, imam meminta makmum supaya jarak-jarakkan saf. Dan ini penting supaya umat Islam yang datang ke masjid untuk beribadah tidak terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19 yang mengancam nyawa kita. Perkara ini saya tahu dibincang secara terperinci dalam mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara mengenai COVID-19 yang saya sendiri pengusikan dan antara ahlinya termasuklah Yang Berhormat Menteri Agama yang menasihati kerajaan dalam hal ehwal hukum syarak dan juga Yang Berhormat Menteri Kesihatan serta Ketua Pengarah Kesihatan yang memberikan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesihatan. Alhamdulillah, saya dapat melihat bagaimana dua prinsip utama maqasid syariah iaitu memelihara agama dan memelihara nyawa dilaksanakan oleh kerajaan dalam melindungi rakyat daripada ancaman COVID-19. Banyak lagi prinsip maqasid syariah yang dapat dihuraikan dalam konteks norma baru, khususnya yang berkaitan dengan pentadbiran kehakiman dan perundangan Islam yang saya percaya akan dibincang dan dibahas secara mendalam oleh saudara dan saudari sekalian dalam persidangan ini. Prinsip-prinsip ini termasuklah memelihara akal atau hifzul aqli, memelihara harta, hifzul mal, dan juga memelihara keturunan, hizbul nasb. Dan sebagai umat Islam adalah menjadi kewajipan kita semua untuk menegakkan maqasid syariah walau dalam apa jua keadaan atau cabaran sekalipun. Saya yakin Islam sebagai agama yang syumul mempunyai penyelesaian terhadap segala permasalahan ataupun cabaran baru yang dihadapi oleh umat Islam demi menjaga kemaslahatan ummah. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, Mahkamah Syariah yang merupakan institusi kehakiman
dan perundangan syariah yang mendukung syiar Islam akan terus dipertahankan serta diperkasakan daripada semasa ke semasa. Kerajaan Perikatan Nasional sentiasa komited di dalam menyokong usaha-usaha yang boleh menyumbang ke arah meninggikan martabat institusi kehakiman dan perundangan syariah di Malaysia. Ini termasuk melakukan penambahbaikan secara berterusan terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah, perjawatan hakim-hakim syar'i dan profesionalisme pegawai-pegawai mahkamah daripada semasa ke semasa. Saya percaya penambahbaikan secara berterusan ini akan dapat melonjakkan imej institusi kehakiman dan perundangan syariah dalam menangani kes-kes yang semakin kompleks dan juga mencabar serta memenuhi keperluan masyarakat Islam secara keseluruhannya. Di peringkat serantau, saya berharap agar Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mengambil inisiatif untuk mewujudkan suatu forum yang berperanan sebagai medium pertukaran maklumat dan amalan terbaik institusi kehakiman syariah yang boleh dikongsi dengan negara-negara serantau seperti Brunei, Singapura dan Indonesia. Melalui forum ini, perbincangan ilmiah mengenai fungsi maqasid syariah di negara-negara serantau akan dapat diadakan secara berterusan dalam membantu kerajaan dan pihak berkuasa agama negeri-negeri untuk mendapatkan penjelasan berhubung isu-isu syarak yang kadang-kala agak rumit untuk ditangani secara bersendirian. Pada masa yang sama, saya sedar bahawa tugas dan tanggungjawab para hakim syar'i dan pegawai syariah amat berat dalam nak menegakkan hukum berlandaskan syariat Islam ini. Walau bagaimanapun, anda semua hendaklah menyempurnakan tugas yang diamanahkan dengan penuh sabar, ikhlas dan berintegriti. InsyaAllah, setiap tugas dan amanah yang dilaksanakan dengan penuh wibawa dan berintegriti akan senantiasa dipandang mulia oleh masyarakat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, saya mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan persidangan ini dan mudah-mudahan sumbangan tenaga dan usaha yang saudara dan saudari curahkan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara tahun 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tan Sri atas ucapan itu tadi dan mohon untuk kekal di pentas bagi acara seterusnya. Majlis juga mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Amat Arif Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi menyempurnakan gimik perasmian persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara 2020 dengan membuat pukulan dengan kiraan 1, 2, 3. Selamat datang ke Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020. Itulah dia Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020. Seterusnya majlis dengan hormat mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia untuk menerima cenderamata kenang-kenangan
Daripada Yang Amat Arif, Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Atas kesudian Yang Berhormat Tan Sri merasmikan acara Gilang Gemilang pada hari ini. Jurnal Hukum yang diterbitkan khusus buat julung kalinya oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia bersempena dengan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020. Jurnal ini menyatukan penghakiman syariah melalui pemuatan kes-kes vital dari 4 buah negara Nusantara, iaitu 6 penghakiman dari negara Malaysia, dari Singapura, Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Baiklah, majlis mengucapkan terima kasih di atas kesudian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana sudi menyempurnakan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan hadirin yang dihormati, marilah sama-sama kita saksikan tayangan multimedia berkenaan dengan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Hukum kanun pada mulanya merupakan peraturan yang bertulis. Peraturan itu diadakan untuk melindungi kerajaan, rakyat dan negeri Melaka. Walaupun hukum kanun ini sudah dijalankan pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah bermula dari 1446 hingga 1456 Masihi, namun ia baru ditulis dan disusun secara teratur setelah pemerintahan Sultan Mahmud Shah bermula dari 1489 hingga 1511 Masihi. Itulah sebabnya hukum kanun ini hanya dianggap akan wujud setelah tahun 1489 Masihi. Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara telah diadakan di Malaysia pada 7 hingga 9 November 2016. Ketika itu membincangkan institusi kehakiman syariah Nusantara mendepani cabaran globalisasi. Persidangan ketika itu telah dihadiri oleh pengamal undang-undang syariah yang mewakili negara Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura dan Thailand. Pada tahun ini dibawakan khas sekali lagi Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020 dengan bertemakan aplikasi maqasid al-syariah ke arah kebudayaan norma baharu dalam sistem kehakiman dan perundangan syariah. Persidangan PKPSN 2020 adalah berdasarkan objektif berikut. Pertama, menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kehakiman syariah berdasarkan pengalaman terkini negara-negara Nusantara yang boleh dimanfaat secara kolektif khususnya setelah pandemi COVID-19. Kedua, meningkatkan kerjasama antara negara-negara yang mengambil bahagian. Persidangan ini menjadi platform kepada perkembangan dalam bidang kehakiman dan perundangan syariah yang bersifat fleksibel. Ketiga, perantaian ke hadapan bagi reformasi berterusan, pentadbiran kehakiman dan perundangan syariah negara. Keempat, medan kepada pegawai-pegawai syariah mengemukakan idea-idea baru dan pandangan yang bernasib mereka dalam penambahbaikan kualiti dan peningkatan prestasi perkhidmatan mahkamah syariah. Dan kelima, pembudayaan norma baharu selepas pandemi COVID-19 sebagai persiapan menghadapi suasana yang sama pada masa depan dan menggunakan media penggunaan teknologi maklumat bagi meningkatkan kemudahan perbicaraan secara virtual. PKPSN 2020 akan melibatkan pembentangan pada ketua hakim syar'i daripada 4 buah negara, iaitu Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i JKSM. Yang Amat Arif Yang Berhormat Rahim Orang Kaya Paduka Suri Utama Datuk Paduka Suri Setia Haji Awang Salim Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam.
Yang Mulia Dr. Rendes Haji Amran Suadi, SH, MH, MN, MHAM, Ketua Kamar Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Amat Arif Tuan Alfian Yasrif bin Uci, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura. Pada tahun ini, PKPSN 2020 juga akan mendengar ucap tamu terus dari Qatar bersama Profesor Dr. Syekh Ali Muhyiddin Al-Qaradagi. Beliau merupakan ulama Islam Sunni yang berpengaruh dan juga ahli syariah dan fiqh yang digabungkan dengan ekonomi. Dibawakan khas secara digital dari Hotel Movenpick KLIA Sepang dan Pullman Bangsar Kuala Lumpur Malaysia. Terus ke Brunei, Indonesia dan Singapura. Sekali lagi selamat datang ke Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020. Aplikasi Maqasid Al-Syariah ke arah pembudayaan norma baharu dalam sistem kehakiman dan perundangan syariah. Selamat bersidang. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 30, mafhumnya. Dan barang siapa yang mengagungkan peraturan suci dari Allah, maka itulah yang terbaik baginya di sisi Tuhannya. Hadirin yang dihormati, dengan itu berakhir sudah Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara tahun 2020. Bagi pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Div-Div kehormat yang lain kerana sudi memeriahkan majlis pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat bersidang. InsyaAllah kita dipertemukan lagi. #Kita Jaga Kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati, mengumumkan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, beredar meninggalkan majlis. Dan untuk makluman, majlis turut mempersilakan semua tetamu yang amat arif, yang arif, tuan-tuan dan puan-puan untuk menikmati jamuan tengah hari di Anjung Tinjau. Selamat menjamu selera. Sampai jumpa lagi.